Baik, kita ke Sabah. Antara fokus KPKT luluskan 741 projek berskala kecil di Sabah untuk tahun ini. Perinciannya langsung bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya Azam, hampir 90 juta ringgit diluluskan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bagi pelaksanaan 741 projek pembangunan berskala kecil di Sabah sepanjang tahun ini yang melibatkan komponen infrastruktur, sosioekonomi dan kemudahan awam di 26 pihak berkuasa tempatan PBT. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, projek dilaksana Jabatan Kerajaan Tempatan JKT itu turut melibatkan 3 projek skala besar dengan nilai keseluruhan 53 juta ringgit. Ia melibatkan projek membina tempat letak kereta bertingkat di Fosang Luyang, bina semula Pasar Awam Putatan dan projek bina tapak tamu Putatan. Datuk Seri Rizal Marikan berucap merasmikan Bazar Rakyat di Kota Belud. Projek Bazar Rakyat Kota Belud mula dibina pada 2016 dan siap sepenuhnya Februari lalu dengan kos keseluruhan hampir 25 juta ringgit bagi menggantikan pasar sedia ada yang usang dan tidak dapat menampung jumlah peniaga sedia ada. Sangat berbaloi dan terima kasih kerana kemudahan yang ada sangat memuaskanlah. Dari segi keselesaan tu memang selesa. Dari segi yang kami dapat memang cukup selesa lah. Sebagai peniaga di Bazar Rakyat ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kerana pemimpin kita telah berjaya mengadakan tempat perniagaan yang seperti ini dengan suasana yang moden, mesra peniaga dan mesra pembeli. Jadi kita ada bangunan yang cantik dan sekarang dia pun nampak bersih begitu. Ada selesa lah daripada dulu punya. Yang dulu punya ini lantai saja berlantai. Karena hujan ada juga atap tapi karena hujan juga. Selesa lah sekarang tidak sudah karena hujan, ada lampu, pipe dia pun okey. Bazar Rakyat ini melibatkan blok bangunan 3 tingkat dengan 148 unit gerai basah, 78 unit gerai kraftangan dan tekstil, 26 unit gerai medan selera serta 60 petak tempat letak kenderaan. Hampir 600 sistem tagal dilaksana di seluruh Sabah setakat ini sebagai usaha menjaga kelestarian alam sekitar khususnya kawasan sungai. Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, lebih banyak tagal akan diwujudkan melalui kerjasama penduduk setempat. Tagal mempunyai banyak kebaikan antaranya melindungi sungai, memelihara serta mengurus sistem habitat hidupan sungai dan ekopelancongan. Kita akan memelihara sungai-sungai dengan baik dan juga ikan-ikan yang ada di sungai dan kampung akan mendapatkan manfaat dari segi hasil ikan dan mereka juga boleh mendapatkan hasil melalui ekopelancongan. Datuk Jeffrey berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Tagal antara Jawatankuasa Perikanan Sabah dan 10 Jawatankuasa Tagal dan Kampung Daerah Tambunan di Kampung Kotonobon, Tambunan. Antara yang terlibat Kampung Kotonobon, Mambangan, Dabata, Kuala Monsok dan Kampung Monso Lurung. Tambunan merupakan daerah kedua tertinggi mengamalkan sistem Tagal iaitu sebanyak 87 Tagal. Lebih 3,000 pengunjung mengambil peluang membeli barangan keperluan asas dengan harga rendah menerusi program Jualan Murah Keluarga Malaysia PJMKM sempena program Kita Demi Negara Zon Sabah di dataran Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu pada hujung minggu lalu. Harga barangan diturunkan sehingga 20% menyasarkan golongan B40. 8 jenis barangan menjadi tumpuan PJMKM yang dilaksana Koperasi Pembangunan Usaha Sama Masyarakat Maju Sabah Berhad Kopus Maju ini antaranya beras, gula, minyak masak, tepung dan buah-buahan. Sambut dia sungguh memberangsangkan. Contohnya dari pagi lagi berturut-turut selama 2 hari ini berkunjung sini dan tak berhenti-berhenti membeli barang. Tapi kena ini punya program meriah sangat. Berlusuh-lusuh. Asal hujung bulan ni berlusuh-lusuh.
Amat memudahkanlah bagi kami sebagai rakyat Malaysia kerana dapat membeli lebih daripada potongan 20%. Kalau dapat potongan 20% menjimatkan kepada kami lah isi rumah untuk berbelanja lebih daripada sebelum ni. Harapan kami adalah untuk diperpanjangkan ni program. Untuk pelajar atau mahasiswa, dari segi perbelanjaan tu kita boleh kurangkan bajet perbelanjaan. Salah satu dia dengan pengurangan harga barang ni. Harapan untuk program ni selalu dilakukan. Ada lagi program-program lain yang dibuat di tempat lain, terutama di kawasan yang terbuka bagi memudahkan pelajar tu boleh membeli barang keperluan. Lebih banyak inisiatif tingkatkan keupayaan industri pelancongan itu antara harapan menjelang pembentangan bajet 2023 yang disuarakan pelbagai pihak di negeri ini. Usaha ini dapat merancakkan semula ekonomi pemain industri serta rantaiannya, malah turut memberi limpahan manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Kita mohonlah pihak kerajaan, terutama sekali di pusat, dapat memberi peruntukan lebih besar. Dekat Sabah ni kita boleh fokuskan pelbagai aspek pelancongan. Mungkin kita boleh wujudkan kampung budaya dan membawa pelancong-pelancong di dunia. Kita kalau boleh untuk tahun depan punya, Aron kalau mohonlah kepada 25 juta lah. Kalau bolehlah, kalau diluluskan dalam bajet corporate pelancongan lah. Yang memberi impak, memberi orang pekerjaan. Pelancongan ni pun boleh bawa kepada pelancong tengok cara IKES membuat itu. Harapan kita ialah untuk di mana kerajaan memberi sikit faedah ataupun bajet untuk kita mempromosikan lebih banyak lagi tempat-tempat yang ada di Sabah. Kerajaan mengambil aktivitas yang baiklah untuk mengembangkan pelancongan di negeri Sabah. Rata-rata yang ditemui juga yakin bajet 2023 dibentangkan Jumaat ini akan memberi manfaat menyeluruh kepada keluarga Malaysia seiring tema memperkukuh pemulihan dan memudah cara pembaharuan ke arah kemampanan daya tahan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Jabatan Meteorologi Sabah giat merangka persiapan menghadapi fasa monsun Timur Laut MTL. Pengarahnya Amirzuddin Hashim berkata, perbincangan dilakukan dengan pihak berkaitan untuk bersiap sedia mendepani segala kemungkinan risiko berbahaya. Kawasan dijangka terlibat ombak kuat ialah Kudat dan Sandakan, namun terdapat kawasan lain masih terdedah kepada ribut petir yang boleh menyebabkan banjir kilat. Bagi menghadapi monsun Timur Laut, kita akan mengadakan taklimat antara pejabat ramalan cuaca bermula monsun Timur Laut secara atas talian bagi membincangkan keadaan cuaca semasa monsun Timur Laut. Masyarakat diingatkan mendapatkan maklumat cuaca yang sahih daripada Jabatan Meteorologi termasuk memuat turun aplikasi My Cuaca di Play Store. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas pengujian siren sistem amaran awal tsunami SAATNM di Balai Cerap Al-Biruni Putatan. Amirzuddin turut memberitahu pihaknya melakukan penyelenggaraan peralatan SAATNM bagi memastikan ia berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut diguna bagi mengesan gempa bumi, seterusnya mengeluarkan maklumat gempa bumi, amaran atau nasihat berpotensi berlaku tsunami. Lokasi pengujian siren SAATNM seterusnya dijadual di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu esok. Baik, sekian paparan dari Sabah. Lebih banyak perkembangan dalam negara dalam berita wilayah. Kembali bersama Azam. Baik, terima kasih Rita dengan perkembangan dari Sabah.